Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ifah Faruqi bawakan kepada anda agenda awalnya Asia untuk malam ini, yang mana kita akan menyentuh berkenaan dengan rangkuman daripada perhimpunan dan juga persidangan pemimpin-pemimpin APEC yang berlaku di Korea Selatan. Dan untuk waktu ini kita bersama dengan dua orang tetamu, iaitu Satria Zhang Hong, wartawan kumpulan media China, dan juga Profesor Emeritus Dr. Barjay Bardai, Provost Malaysia University of Science and Technology. Saya nak mulakan langsung dengan Satria dahulu kerana APEC kali ini agak istimewa kerana ia merupakan kehadiran pertama kali Presiden China Xi Jinping sejak 11 tahun. Kali terakhir beliau berada di Korea Selatan pada tahun 2014, tahun 2025 bukan sahaja menyaksikan kehadiran Presiden China tetapi juga sambutan yang diberikan. Dikabarkan bahawa sebaik sahaja Presiden China turun daripada kapal terbang, 21 das tembakan meriam. Itu merupakan penghormatan tertinggi yang boleh diberikan Korea Selatan kepada Presiden China. Dan kehadiran ini juga menarik kerana ia seolah-olah usaha untuk mengamankan dan juga untuk membaik semula hubungan di antara kedua-dua negara. Mungkin Zahn, kita mulakan dari situ dulu, Satria, berkenaan dengan bagaimana itu akhirnya membuka kepada peluang-peluang baharu untuk negara-negara di Asia Pasifik. Ya, saya rasa kalau kali ini di Pasifik, di APEC ini, yang lebih menarik tumpuan ialah pertemuan antara pemimpin antara China dengan Amerika Syarikat, iaitu Presiden Xi dengan Presiden Donald Trump sebelum APEC diadakan. Dan minggu lalu kita sudah sebenarnya membentangkan apa yang sudah kesepakatan yang sudah capai antara pemimpin kedua negara, iaitu kita sebenarnya akan ada tolak ansur lah. Akhirnya kita akan membatalkan kebanyakan sekatan kepada pihak lain supaya boleh perdagangan boleh antara kedua-dua negara boleh diteruskan. Dan saya rasa ini merupakan satu hal yang amat bagus, bukan hanya kepada kedua-dua negara, juga bagi pasaran antarabangsa. Tapi kita boleh lihat selepas pertemuan tersebut, Presiden Donald Trump dia langsung kembali ke Amerika Syarikat. Sama sekali tidak menyertai APEC. Tapi Presiden Xi sudah membentangkan banyak cadangan yang dari pihak China untuk bagaimana menjayakan kerjasama di APEC. Yang pertama ialah kita perlu terus bersama-sama memelihara sistem perdagangan multilateral, iaitu kita masih perlu meningkatkan kewibawaan dan keberkesanan sistem perdagangan multilateral yang mengutamakan WTO. Meskipun WTO ini perlu ada pembaharuan, dan pembaharuan ini berarah untuk lebih baik memelihara kepentingan dari pihak negara-negara membangun. Dan keduanya kita perlu terus menggalakkan integrasi ekonomi serantau. Dan sudah lama kita ada satu sasaran, iaitu membina kawasan perdagangan bebas Asia Pasifik, tapi masih susah untuk diwujudkan segera. Bagaimanapun kita sekarang sudah di rantau ini sebenarnya sudah ada banyak FTA yang lain macam RCEP yang sudah berkembang dengan cukup baik. Saya rasa ini semuanya akan menjadi asas untuk kita beransur-ansur selangkah demi selangkah untuk mewujudkan sasaran. Akhirnya kita boleh menggalakkan interaksi ekonomi di Asia Pasifik. Dan ketiga ialah bersama-sama memelihara kelancaran itu rantaian bekalan. Bukan hanya kita akan ada kesaling hubungan dalam macam produk, bahkan kita ada kesaling hubungan dari dasar, bahkan ada saling faham antara rakyat. Seterusnya kita boleh menjadikan semua rantau ini lebih terbuka dan lebih mewujudkan kemakmuran dan pembangunan bersama. Dan keempat ini ialah menggalakkan digital atau penghijauan dalam perdagangan, iaitu menggunakan berbagai teknologi digital supaya memudahkan perdagangan antara berbagai negara. Pada masa yang sama juga menggalakkan pembangunan industri sektor hijau, tenaga bersih, supaya perdagangan kita jangan atau mengurangkan itu pelepasan macam karbon atau lebih hijau lah. Dan kelima ialah kita perlu dengan platform ini menggalakkan pembangunan yang saling menguntungkan. Dan pihak China sudah mengeluarkan macam berbagai macam BRI, iaitu jalur dan laluan, supaya berbagai negara boleh menjadikan mewujudkan pemodenan dalam proses ini dalam kerjasama antarabangsa. Dan China sudah membebaskan tarif produk dari
produk dari berbagai negara-negara yang paling ketinggalan di dunia dan juga sudah membebaskan tarif 100% daripada produk yang negara-negara di Afrika yang sudah menjalinkan hubungan dengan China. Semua ini kenapa? Kalau mereka belum membangun, mereka akan selalu memintakan bantuan-bantuan. Tapi kalau kita menyokong mereka menjadikan pembangunan ekonomi tempatan, dia akan menjadi pasar yang cukup besar. Dan ini akan menyediakan juga peluang kepada seluruh dunia. Oleh itu saya rasa inilah mengapa kita perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan supaya kita akhirnya memang boleh mewujudkan kemakmuran dan pembangunan bersama. Ya, dan untuk itu, Prof, berdasarkan kepada apa yang disebut Satria tadi, jelas bahawa China berusaha untuk membuka perdagangan ini dalam konteks integrasi ekonomi yang lebih baik. Tetapi kehadiran Presiden Donald Trump ke APEC membawa mesej yang berbeza. Dia datang sebagai Presiden Amerika Syarikat untuk mempromosikan Amerika Syarikat, menguatkan hubungan bilateral di antara Amerika Syarikat dan negara-negara lain secara bilateral. Dan mesejnya itu lebih kepada mesej dia secara individu dan negaranya sebagai satu negara. Bagaimana nanti kita rekonsiliasi ke situasi ini, Bro? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita melihat bahawa APEC merupakan sebuah gagasan 21 negara yang mengakibatkan lebih 60% daripada GDP, mengakibatkan 40% penduduk dunia, dan jadi maknanya dia mempunyai potensi yang besar, dan China di sini berdiri seiring dengan Amerika dan India dan Indonesia. Jadi dia sebenarnya adalah satu platform yang membawa hampir 65% daripada ekonomi dunia di dalam satu pentas. Dan China menunjukkan kesungguhan untuk bersama-sama menjayakan APEC. Ini satu yang sangat positif. Tetapi bagaimana kedudukan Amerika Syarikat dalam hal ini, Prof? Nampaknya Asia Pasifik ingin bekerjasama, bukan sahaja APEC tetapi juga persidangan ASEAN menunjukkan sikap dan juga momentum yang sama untuk integrasi ekonomi yang lebih baik, perkongsian teknologi, perkongsian laluan perdagangan. Tetapi Amerika Syarikat nampaknya masih lagi mengasingkan dirinya. Ya, sebenarnya di awal mana pelantikan beliau sebagai Presiden Trump menyatakan bahawa beliau tidak begitu minat dengan APEC pun. Seolah-olah mana dia nak memutuskan hubungan dengan APEC. Tapi beliau menyadari bahawa maknanya APEC akan terus wujud walaupun tiada dengan ketiadaan US. Jadi US merasakan bahawa mereka tidak boleh dipinggirkan begitu saja. Kemungkinan dalam masa akan datang Amerika akan menonjolkan dirinya lebih lantang untuk menjadi kuasa besar dalam APEC. Tapi pada hari ini kita nampak bahawa China dan kuasa besar Pasifik lebih menonjol di dalam menerokai APEC ini. Jadi kita akan melihat mungkin kuasa timur akan menjadi penentu di dalam pembangunan APEC untuk jangka masa pendek dan pertengahan ini. Ya. Dan untuk itu, Satria, sekiranya Timur akan bangkit sebagai satu kuasa ekonomi baharu yang boleh menandingi Amerika Syarikat ketika ini, di manakah kedudukan China? Kerana ketika pertemuan di antara Presiden Xi Jinping dan juga Presiden Donald Trump, antara disebut oleh Presiden Xi Jinping ialah kesediaan untuk bekerjasama dengan Amerika Syarikat. So sekiranya dua abang besar dunia ini bekerjasama, di manalah sangat ekonomi kecil seperti Afrika, ekonomi kecil negara-negara lain boleh terlibat sama dalam kerjasama perdagangan tersebut. So bagaimana untuk kita faham bahawa kerjasama di antara Amerika Syarikat dan China sekiranya ia kembali dalam hubungan lebih baik tanpa meninggalkan negara-negara kecil yang mungkin tidak dapat menandingi ekonomi dari sudut saiznya itu. Ya, saya rasa yang amat menarik iaitu ketika ada pertemuan dengan Presiden Xi, Donald Trump dia
post di media sosial katakan pertemuan atau sidang kemenja G2 cepat akan diadakan. Dia menyifatkan Amerika Syarikat dan China sebagai G2. Jadi, tapi ini sebenarnya sudah ditolak oleh China sejak sekian lama pada tahun 2009. Ketika itu Barack Obama dia sudah mengeluarkan G2. China dan Amerika Syarikat menjadi G2. Masa itu dia menghadapi sebenarnya krisis keuangan yang berpunca dari Amerika Syarikat dan berlarutan ke seluruh dunia dan menjadikan juga krisis hutan di Eropah dan impaknya cukup besar. Tapi pada masa itu China sudah menolak menjadi G2. Tapi bagaimanapun kita juga memikul tanggungjawab sebagai kuasa besar untuk membantu dunia menstabilkan ekonomi dan itu keuangan. Dan kali ini juga kita menolak G2 kerana pembangunan China sebenarnya berasaskan di Asia Pasifik. China menjadi makmur kerana ada kerjasama yang cukup rapat dengan berbagai negara-negara di Asia Pasifik. Oleh itu, kali ini presidensi dalam APEC ini secara langsung sudah boleh berdirikan janji China akan selalu konsisten mengawal keterbukaan sebagai dasar asas China. Dan menurut beliau dalam 5 tahun lalu perdagangan perdagangan China sudah menduduki nomor 1 di dunia. Kalau perdagangan perkhidmatan nomor kedua dan sekaligus menarik dana asing sebanyak 700 bilion dolar. Dan bagaimanapun kalau pelaburan China keluar juga meningkat 5% setiap tahun. Dan pada masa sama China juga secara semakin terbuka kepada dunia, bukan hanya mengurangkan sekatan pelaburan asing di China dan juga membebaskan visa kepada semakin banyak negara. Nah, oleh itu, China juga akan teruskan keterbukaan khususnya dalam rancangan 5 tahun ke-15 yang baru diumumkan. Kita tahu China ada rancangan 5 tahun, sudah baru tamatkan ke-14-nya dan akan mulakan rancangan 5 tahun ke-15 pada tahun depan. Dan dalam rancangan ini sudah secara jelas menyatakan China akan dengan peluang ini terus memperdalam itu atau meningkatkan keterbukaan supaya kalau pemodernan atau modernisasi ala China akan menyediakan peluang yang baru kepada Asia Pasifik dan dunia. Dan pasaran China ini cukup besar. Dia perlu menjadi satu tapak yang boleh uh, dicuba oleh berbagai inovasi di seluruh global. Dan supaya pelaburan atau berbagai dana asing mereka bersedia datang ke sini, bahkan akan berkembang lebih baik di sini, mengongsikan peluang dalam pembangunan China. Saya rasa semua ini sudah menjadi satu pendirian atau sikap cukup terbuka supaya China akan terus bekerjasama dengan Asia Pasifik dan China akan sentiasa sebagai negara-negara membangun atau negara-negara di Global South untuk menyokong pembangunan khususnya negara-negara membangun. Ya, sekurang-kurangnya setakat ini perbincangan kita bersetuju bahawa negara-negara Asia Pasifik khususnya China mempunyai keterbukaan untuk memastikan integrasi ekonomi dan juga perkongsian teknologi dan juga pengetahuan yang lebih baik antara negara-negara yang bekerjasama ini. Dan saya nak beralih kepada isu-isu spesifik yang disebut antara lain ketika APEC ialah berkenaan dengan populasi menua. Saya nak dapatkan perspektif daripada Satria. Apakah isu populasi menua itu berlaku di China dan bagaimana pula kita boleh bekerjasama antara negara-negara yang juga berdepan dengan masalah yang sama. Malaysia berdepan dengan populasi menua, Singapura juga membangkitkan isu populasi menua sehingga bimbang populasi ini itu lebih sedikit yang tempatan berbanding dengan populasi yang datang daripada luar negara yang bekerja di Singapura. Sebagai contoh, Indonesia walaupun ekonomi 1 trilion dolar Amerika tapi juga berdepan dengan isu yang sama walaupun populasi muda yang ketika ini masih lagi banyak. So mungkin boleh kongsikan perspektif itu, Satria. Saya rasa ini sebenarnya juga akan menyediakan peluang baharu kepada pembangunan. Khususnya sekarang kita tengok ada satu kecenderungan iaitu AI plus berbagai sektor. AI ini juga boleh digunakan dalam bidang untuk menghadapi itu populasi menua. Macam AI akan membantu, sekarang sudah ada macam AI tambah robot supaya robot boleh membantu menyediakan banyak perkhidmatan termasuk juga jaga warga emas. Dan saya rasa semua ini, saya rasa ini akan menjadi memang
capaian cukup besar. Bagaimanapun berikutan dengan pembangunan atau perkembangan teknologi tinggi termasuk AI, termasuk robot, ini akan menjadi satu bidang yang peningkatan baru kepada ekonomi kita juga. Dan bagaimanapun saya rasa ini memang masalah yang akan dihadapi oleh banyak negara, khususnya setelah ekonomi sudah berkembang ke satu tahap yang amat tinggi. Biasanya kaum belia akan menurun dan kalau kalangan warga emas akan meningkat. Dan bagaimana kita boleh mengatasinya sebelum masih kita boleh sambil kita berusaha mencari penyelesaian, sambil kita akan membuasakan bukan hanya dasar kita dan juga bagaimana menggunakan teknologi yang baru termasuk AI supaya membantu kita untuk mengatasinya. Ya, Prof Ajoy, mungkin pendapat daripada Prof berkenaan dengan populasi menua ini apabila kita sebut tentang ekonomi Asia Pasifik yang terbuka. Adakah maksudnya nanti ayolah kita beramai-ramai rakyat Malaysia berpindah ke Jepun untuk memudahkan masyarakat di sana, ataupun kita pergi ke China beramai-ramai, kita binalah keluarga mereka rakyat ramai di kalangan keturunan Cina ada di Malaysia. Lepas ni mungkin 50 tahun akan datang kita ada keturunan Malaysia di China kerana kita sebagai satu keluarga Asia Pasifik. Apa pandangan Prof? Ya, saya rasa kita kita perlu mengiktiraf warga tua, dan warga tua ni tidak semestinya tidak produktif kerana mana kita bergantung kepada wisdom mereka, dan yang pentingnya kita fokuskan kepada warga muda, kerana kalau kita lihat di negara Indonesia, di negara ASEAN yang lain, warga muda adalah menonjol di Malaysia pun, dan ini boleh diharapkan untuk menjadi tunggak yang penting. Dan apa kelemahan warga tua ni ialah keperluan kemudahan dan fasiliti yang lengkap untuk mereka meneruskan hidup yang selesa sebagai warga tua. Dan itu sebenarnya di satu aspek adalah satu peluang pasaran, kerana ia mewujudkan satu pasaran khusus baru yang diperlukan oleh warga tua. Dan China pastinya mempunyai banyak prospek ataupun melihat ini sebagai prospek yang besar, kerana ini adalah peluang perniagaan baru misalnya. Dan kepada Malaysia, saya rasa Malaysia masih seimbang. Kita hanya akan mencapai tahap negara menua tahun 2035, dan even pada tahun 2035 kita dijangka akan hanya ada 16% warga tua pun. Jadi kita masih mempunyai lebih 40% warga muda, tenaga muda yang boleh menjunjung, menonggakkan pembangunan ekonomi. Dan Prof, saya dapatkan gambaran berkenaan dengan kerjasama yang boleh dibentuk. Kalau di ASEAN kita dah ada ASEAN Grid, itu salah satu bentuk kerjasama serantau untuk berkongsi tenaga boleh baharu. China menggerakkan BRI, itu salah satu daripada inisiatif untuk menghubungkan dunia dengan menggunakan infrastruktur laluan di darat. Tapi dalam konteks populasi menua ini, apakah bentuk kerjasama yang boleh kita gambarkan kepada masyarakat? Dari segi peluang mewujudkan kemudahan, macam Saudara Irfan sebut tadi, mungkin ramai yang ingin melihat bagaimana Jepun menyediakan fasiliti ini, dan kita ingin belajar daripada Jepun, dan kita ingin mungkin berkongsi pengalaman Jepun dan juga melakukan integrasi sebenarnya seperti dalam kaedah perlindungan, insurans, kaedah rawatan, perubatan dan sebagainya. Ini boleh dipelajari daripada Jepun dan seluruh dunia, khususnya dalam rantau Pasifik ini. Kita masih banyak masa untuk sampai ke tahap untuk cukup mahir dan mengatasi keadaan yang begitu. Ya.
Dan Satria, berikutnya lah berkenaan dengan Gyeongju Declaration, deklarasi Gyeongju yang diumumkan sejurus lepas daripada tamatnya APEC dengan kehadiran Presiden China tanpa kehadiran Presiden Amerika Syarikat, antara lain menyimpulkan bahawa keperluan untuk memastikan ekonomi yang terhubung secara serantau dan juga yang dinamik. Persoalannya ialah berkenaan dengan sejauh manakah kita optimis ia dapat dicapai dan membawa pertumbuhan yang besar ketika Asia Barat ketika ini berdepan dengan pelbagai konflik. Kita ada konflik di Palestin, kita ada konflik di Sudan dan beberapa peperangan yang sedang berlaku. Mungkin di Ukraine walaupun tidak terlibat dalam Asia Pasifik. Bagaimana untuk kita pastikan deklarasi yang diumum ini boleh menjadi sesuatu yang nyata untuk manfaat seluruh penduduk di Asia Pasifik ini? Ya, saya rasa ini mesti merupakan satu sasaran yang kita patut kita berjuang untuk mewujudkannya. Dan khususnya kita tahu kalau sekarang sebenarnya memang dunia ini kurang stabil. Bagaimanapun China selalu yakin iaitu pembangunan merupakan penyelesaian bagi banyak masalah bahkan konflik di dunia ini. Bahkan macam kalau di Afrika memang ada banyak macam konflik juga. Macam di Asia Barat sekarang juga ada. Tapi kalau semuanya kawasan ini sudah membangun dan setiap orang dapat rezeki yang cukup, saya rasa konflik akan dikurangkan. Dan kalau semua negara mendapat manfaat dalam perdagangan atau pembangunan yang kemakmuran bersama, konflik juga akan dikurangkan. Oleh itulah kita boleh lihat sebenarnya China menyediakan banyak peluang kepada dunia supaya cari kerjasama yang saling menguntungkan. Misalnya kali ini minggu ini kebetulan CII iaitu ekspor impor antarabangsa China sedang diadakan di Shanghai. Ini merupakan ekspor yang satu-satunya dunia, iaitu hanya menyediakan membuka pasaran kepada dunia. Semua negara boleh mempromosi produk mereka ke China. Kebetulan kita tahu TPM Datuk Seri itu Ahmad Zahid Hamidi sudah datang ke China untuk menghadiri CII ini, dan pada masa yang sama di pavilion di Malaysia dalam CII ini juga ada satu pameran halal antarabangsa Malaysia iaitu Mi Khas at Shanghai dirasmikan pada 6 November. Saya rasa ini sudah memberitakan China bukan hanya mengeluarkan macam berbagai syarikat-syarikat atau negara-negara datang ke China untuk mendapat peluang sini. Yang CII ini yang dianjurkan oleh China juga menjadi platform bagi Malaysia untuk mencari kerjasama antarabangsa dalam berbagai bidang termasuk makanan halal atau produk halal. Ini merupakan satu contoh yang cukup bagus dan kita pun boleh lihat pada masa depan dulu di sidang ASEAN di Kuala Lumpur, PM China Li Qiang juga sudah membawa macam CFTA 3.0 dan kali ini di APEC juga China mengeluarkan banyak bidang baharu supaya dunia atau kita boleh bersama-sama untuk meneruskan kerjasama yang dalam macam kesaling hubungan dalam ekonomi digital, dalam AI, dalam tenaga hijau. Saya rasa semua ini akan menyediakan peluang kepada negara-negara membangun supaya cepat mencapai tahap pembangunan yang cukup tinggi dengan adanya kerjasama yang antarabangsa punya. Dulu kita tahu kalau macam bagi negara-negara yang ketinggalan sedikit, mereka susah boleh dibayangkan bagaimana menggunakan AI, bagaimana boleh menggunakan telekomunikasi 6G. Tapi sebenarnya ini semuanya boleh diselesaikan melalui kerjasama antarabangsa atau perdagangan bebas. Pada masa sama, saya rasa ini semuanya akan menjadi peluang juga bagi pembangunan tempatan dan supaya mereka tidak perlu tunggu mungkin 100 tahun baru boleh mencapai negara maju yang pada masa ini sahaja. Mereka akan mencapai kemajuan yang cukup besar mungkin dalam 5 tahun atau 10 tahun sahaja dengan secara sama rata menggunakan berbagai teknologi yang terkini di dunia ini. Baik.
Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-duanya, Satria Zhang Hong, wartawan kumpulan media Cina, dan Profesor Emeritus Dr. Berjaya Bardai, Provost Malaysia University of Science and Technology. Kesimpulan yang saya dapat, saya kira terangkum dan apa yang Satria sebut sebentar tadi, bahawa jika semua orang dapat rezeki yang cukup, konflik dapat dielakkan. Oleh itu, perlunya ada keterbukaan khususnya dalam ekonomi Asia Pasifik untuk kita mencapai kemakmuran bersama untuk tahun akan datang. Tak perlu tunggu 100 tahun, bagi Satria mungkin 5 tahun sekiranya ini dapat dijayakan. Terima kasih sekali kepada kedua-duanya. Itu sahaja untuk Agenda Awal Yang Asia malam ini. Saya Irfan Faruqi, salam hormat.